Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sabahun Nur, Sabahul Khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Kita bertemu pada pagi ini bersama dengan saya Umar Aziz dalam pertemuan seperti biasa, pertemuan Hayati Quran. Moga-moga dengan usaha yang kecil, dengan usaha yang tidak seberapa, menjadikan kita lebih dekat dengan kalamullah, menjadikan kita berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah, dan menjadikan kita orang yang sentiasa ingat yang kita adalah hamba kepada Allah. Lalu apa khabar sahabat-sahabat semua pada pagi ini? Saya doakan pada sahabat semua berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Moga-moga insya-Allah seperti mana Allah pertemukan kita di dunia yang sementara, Allah pertemukan kita juga di hari akhirat di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya nak meraihkan para sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Ayu Syafira, Wan Rohaiza, kemudian Laila Umma, Aisyah Saleh, Abdullah Kamaruz Zaman, Ana Sukaimi, kemudian Aman Shah, Fauzia Karim, Hafizah Hasan, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu tag rakan-rakan, bantu untuk kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, yang boleh mengambil pengajaran daripada kalamullah, daripada kitab suci Al-Quran. Dan pada pagi ini seperti biasa kita live, kita bersiaran di dua medium, dua platform. Itulah di Instagram Umar_Aziz Official dan juga di Facebook page saya, Facebook page Umar Aziz. Lalu saya harap para sahabat akan dapat sesuatu manfaat daripada apa yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Dan pagi-pagi ini kita nak membaca daripada surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Masih lagi surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, bermula pada muka surat 113. Alhamdulillah, pagi ini kita dah masuk muka surat yang baru, muka surat 113 ayat 32. Lalu mohon sebaik pada sahabat untuk catatkan di ruang komen surah yang kelima Al-Ma'idah ayat yang ke-32, muka surat 113. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-32, muka surat 113. Lalu terima kasih kepada yang berada di ruang komen. Masya Allah, Zaharia Zakaria, US Khazanah, Nurlida, kemudian Aminah Hitam, kemudian Azian Abu Hassan, Zawiyah Yaakob, kemudian Nur Aisyah Isha, Ayu Syafira, Sharifah Syafi'i, Rosnah Syarif, Aman Shah, Siti Mazura. Masya Allah, banyak yang bersama dengan kita. Moga-moga Kalsum Ali, Masliyah Muhammad, Masya Allah, ramai yang bersama. Mohon jasa baik untuk tag rakan-rakan kita, untuk bantu share dan bantu untuk kongsikan, insya Allah. Lalu sebelum kita pergi lebih lanjut, apa kata seperti biasa, kita lazimkan diri kita untuk memperbaiki dan memperbetulkan niat kita. Kerana hati kita ni cepat berubah, hati kita ni terlalu cepat berubah. Kita sama-sama niat, insya-Allah kita ambil masa sebentar untuk kita perbetulkan niat kita. Moga-moga adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita buka dahulu dan kita baca dahulu satu ayat. Ayat yang ke-32
daripada muka surat 113 surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Saya harap para sahabat ada Al-Quran bersama, sama ada Al-Quran dalam bentuk fizikal ataupun Al-Quran yang mana ada di handphone kita, di gadget kita. Sama-sama kita baca dahulu satu ayat. Bukanlah saya nak mengajar tajwid, tetapi untuk kita meraih ataupun beroleh ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan. Setiap satu huruf itu digandakan sehingga 10 kali ganda. Bonusnya adalah 10. Selalunya kita dapat bonus dalam bekerja kita, gaji sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Ini adalah 10 kali ganda yang Allah SWT gandakan untuk setiap huruf. Bukan setiap ayat, bukan setiap juz, bukan setiap muka surat, namun untuk setiap huruf. Maka ambillah kesempatan pada waktu usia yang kita masih ada untuk kita memperbanyakkan perkara yang Allah suka. Lalu muka surat 32 surah yang kelima Al-Ma'idah, muka surat 113 ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada para sahabat, yang mana ahlan-ahlan kepada para sahabat Aini Osman, Nas Zulkifli, terima kasih yang mendoakan, terima kasih Tuan Nas. Latifah Dahlan, Gani Gol, Norian Hussein, Suria Atana, Zai Robi'ah, Safia Sapian, Zawiyah Yaakob, Farida Abu Bakar, Ifa Aiman, Cik Ros, Latifah Dahlan, Wan Norma, Zuraida, Galid Spirit, Gani Gol, Kak Long Mas dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kamu yang berada bersama, yang sentiasa bersama dengan kita dalam pertemuan Hayati Quran. Lalu adakah suara saya jelas? Kerana saya risau suara saya tak jelas. Adakah suara saya jelas? Mohon ahlan-ahlan Kak Yana Arifin dan juga semua sahabat yang lain. Lalu kata Kak Latifah Dahlan jelas. Ayu Syafira, Ayu Syafira, terima kasih. Galid Spirit, betul, sadaqallah, benar firman Allah. Laila Ummah, jelas, alhamdulillah. Okey, jom kita tengok. Lalu ketika mana kita nampak pada ayat 32 firman Allah, min, daripada, ajli, sebab, min ajli, daripada sebab, zalika, yang demikian itu, ataupun zalika, perkara itu. Lalu firman Allah, min ajli zalik. Min terjemahnya adalah daripada, ajli terjemahnya adalah sebab, min ajli dari sebab, zalika itu ataupun perkara itu. Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan dengan zalika, yang dimaksudkan dengan isim isyarah, yang dimaksudkan dengan itu di sini sebenarnya adalah pembunuhan yang berlaku di antara dua orang anak lelaki Nabi Adam. Maka firman Allah, min ajli zalika, min daripada sebab perkara itu, iaitulah pembunuhan yang berlaku di antara Qabil dan juga Habil.
Lalu kan kita nampak baru semalam kita dah baca daripada ayat 27 hingga 31 bagaimana Allah menceritakan tentang pembunuhan yang berlaku di antara dua orang anak lelaki Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Lalu berlaku pembunuhan, berlaku nyawa itu diambil dengan zalim. Maka sebab itulah firman Allah ketika mana Allah dah menceritakan kepada kita apa yang dah berlaku di antara dua orang anak lelaki Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Maka pada waktu itu firman Allah min ajali, daripada sebab zalika, perkara itu. Dan apakah maksud perkara itu? Itulah pembunuhan di antara Qabil dan juga Habil. Lalu bila Allah dah sebut berlakunya jenayah, berlakunya kerosakan, berlakunya kejahatan, apa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Katabna, kami telah tulis. Maksudnya Allah bawa hukum. Itulah mana-mana manusia yang dia membantu untuk menyelamatkan nyawa, seolah-olah jasanya sangat besar. Mana-mana manusia yang membantu untuk mengambil mana-mana nyawa, maka dosanya sangat besar. Lalu itulah daripada sini semua hukum-hukum syariat yang kita nampak, daripada nyawa dibalas dengan nyawa, maka adanya diet sehingga 100 ekor unta, bergantung kepada sama ada pembunuhan itu secara sengaja ataupun khata' dan juga lain-lain. Maka daripada sini kita nampak apakah dia? Bahawa datangnya hukum syariat untuk memelihara akan nyawa manusia, memelihara akan maruah manusia, hifzun nafs, untuk memelihara nyawa manusia. Sebab itulah firman Allah min ajli, daripada sebab zalika, perkara itu. Apakah maksud perkara itu? Daripada apa yang berlaku daripada kisah anak lelaki Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala katabna memberi makna kami tulis. Bererti perkara ini kami telah catatkan, kami telah tulis di dalam Lauh Mahfuz. Maka benda ini tidak akan berubah. Apa yang kami nak sampaikan ini, maka ini tak akan berubah. Bahawa nyawa itu, kalau satu nyawa diselamatkan, seperti mana menyelamatkan seluruh manusia. Kalaulah satu nyawa diambil secara zalim, seolah-olah orang itu telah membunuh seluruh manusia. Kata benar memberi makna tulis. Kenapa Al-Quran menggambarkan dengan tulisan? Kerana memberi gambaran bahawa benda itu tidak boleh dipadam. Benda itu tidak boleh dipadam. Keputusan Allah, ketentuan Allah ini tidak dipadam. Itulah bagaimana Allah nak menjadikan nyawa itu terpelihara. Macam kita nampak pada zaman kita, bagaimana nyawa itu terlalu murah. Namun kalaulah dalam Islam, nyawa itu bernilai. Bagaimana nyawa itu kalaulah diambil secara zalim, maka adanya qisas. Dan kadang-kadang wali ataupun keluarga si mati ada juga pilihan untuk ambil diat. Namun diatnya bukan sekadar puluhan ribu, bukannya sekadar ribuan ringgit, tapi diatnya adalah 100 ekor unta. Dan bayangkan harga unta pada zaman kita. Dan pada waktu itu bukan sekadar pembunuh itu perlu bayar, kadang-kala pada sebahagian keadaan keluarga dia pun turut kena bayar. Lalu daripada situ, setiap keluarga akan menjaga setiap ahli keluarga dia. Daripada sini kita nampak hukum Islam adalah sangat-sangat sempurna. Kita lihat pada zaman kita, nyawa manusia dah tak bernilai. Bagaimana di sana pembunuhan, di sini pembunuhan, di situ pembunuhan. Nyawa manusia sudah tidak bernilai. Padahal Allah datangkan hukuman yang walaupun nampak berat, tetapi sebenarnya nak memberi pengajaran bahawa nyawa manusia sangat bernilai. Kadang-kala kita merasa kasihan kepada orang yang mana dijatuhkan hukuman, namun kita lupa bahawa orang yang dibunuh, apa yang berlaku pada keluarganya, apa yang bakal berlaku pada anak yang hilang punca, pada isteri yang hilang sumber untuk membantunya. Maka daripada sini kita nampak bahawa nyawa manusia itu sangat bernilai. Maka sebab itulah firman Allah ketika mana Allah menceritakan kisah anak lelaki Nabi Adam alaihi wassalam, Allah tegaskan min ajli, daripada sebab zalika, perkara itu, peristiwa itu, kata benar kami telah tulis. Makna yang pertama, kata benar memberi makna adalah tulis.
Sebab itu dalam tafsir disebut sujilat bihaitsu la taqbalul mahwa. Itulah ditulis. Kenapa diberi gambaran tulis? Supaya memberi gambaran, memberi pemahaman bahawa benda ni takkan terpadam ataupun dah tak boleh menerima sebarang tabdil, pertukaran. Makna kedua kata benar selalunya diterjemahkan sebagai diwajibkan, ditetapkan. Firman Allah, min ajli, daripada sebab, zalika, perkara itu, peristiwa itu, dalam kurungan peristiwa kisah dua orang anak lelaki Nabi Adam. Kata benar, kami telah tulis, kami telah tetapkan, kami telah wajibkan ala, ke atas, Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Bani memberi makna anak-anak, Israel memberi makna Nabi Yaqub. Lalu daripada sebab itu kami telah tetapkan ke atas Bani Israel. Kenapa Allah sebut Bani Israel? Bukankah hukum ini untuk seluruh umat manusia? Disebutkan Bani Israel di sini kenapa? Disebutkan Bani Israel di sini kerana Bani Israel adalah orang yang pertama mereka ini menerima hukum Allah secara bertulis. Orang yang pertama kerana kitab yang pertama adalah Taurat. Lalu disebutkan Bani Israel secara khusus walaupun dimaksudkan semua manusia, kerana Bani Israel adalah kelompok manusia yang pertama yang menerima hukum Allah secara bertulis. Lalu daripada sini kita nampak apa yang kita baca pada ayat yang ke-32, maka sebenarnya ini yang berada dalam kandungan Taurat. Sebab Allah sebut kami telah wajibkan pada Bani Israel, lalu memberi makna bahawa ianya adalah kandungan isi Taurat. Maka daripada sini kenapa Allah hanya sebut Bani Israel? Bukanlah sebenarnya hukum ini khusus untuk Bani Israel, namun disebutkan Bani Israel kenapa? Sebab pada Bani Israel itu mereka adalah golongan yang pertama mereka ini menerima secara bertulis akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu perkara yang pertama, ala Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Bukanlah hukum ayat 32 ini khusus untuk Bani Israel, namun kerana Bani Israel yang menerima hukum ini maktuban secara bertulis. Mereka yang menerima hukum ini secara bertulis. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang kisah Bani Israel. Itu yang pertama. Dan sebenarnya banyak lagi kenapa Allah sebut Bani Israel, padahal hukum ini adalah umum untuk semua. Maka ada beberapa sebab yang kita nak sebutkan di sini. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Minta maaf, tadi terhilang muka surat daripada kitab saya yang sedang saya rujuk tadi. Okey, yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala khususkan sebut tentang Bani Israel padahal hukum ini adalah untuk semua? Yang kedua, kata para ulama, kerana mereka inilah orang yang paling banyak melakukan pembunuhan kepada para nabi. Bayangkan para nabi yang mengajak kebaikan pun mereka bunuh, apatah lagi manusia biasa. Maka sebab itulah kenapa wali'annahum aktsaran nasi safkan lid-dima wa qatlan lil anbiya. Kerana mereka ni orang yang paling banyak membunuh para nabi. Bagaimana Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Yahya, bagaimana mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Maka daripada situlah disebut secara khusus Bani Israel, walaupun sebenarnya hukum pembunuhan ini adalah untuk semua. Nak menunjukkan kepada kita kerana Bani Israel ini yang paling banyak melakukan pembunuhan, bukan sekadar kepada manusia biasa, Nabi pun mereka bunuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mereka pernah cuba untuk bunuh. Lalu sebab itulah Allah sebutkan Bani Israel secara khusus. Allah sebutkan Bani Israel secara khusus. Lalu itu sebab yang kedua, kenapa Allah sebutkan balasan, hukuman untuk pembunuhan Bani Israel, padahal hukum ini adalah untuk semua. Kerana mereka ini yang terlalu banyak mengambil nyawa manusia. Itu sebab yang kedua. Yang pertama, kerana mereka yang menerima hukuman ini secara bertulis dalam Taurat mereka. Yang kedua, kerana mereka ini yang banyak membunuh para nabi. Yang ketiga, kerana sebab pembunuhan itu banyak ada pada mereka. Apa maksud sebab pembunuhan?
Kerana bila kita perhatikan daripada ayat 27 hingga ayat 31, pembunuhan yang pertama berlaku di antara Qabil si abang yang membunuh Habil adiknya. Apakah sebab pembunuhan? Sebab pembunuhan adalah hasad dan juga kezaliman. Maka sebab itulah disebutkan di sini, wali'annal asbab allati addat ila qatli Qabil li Habil. Kerana apakah sebabnya? Sebabnya adalah min ahammihal hasad. Dan hasad itu adalah satu sifat ma'rufatun fihim, satu sifat yang mana terkenal daripada kalangan mereka. Maka sebab itulah Allah sebutkan Bani Israel secara khusus kerana sebab yang membawa kepada pembunuhan yang berlaku di antara Qabil dan Habil. Sebab itu ada di antara mereka. Sebab itulah kita tengok, maka sesungguhnya yang menjadikan mereka tidak mahu beriman pada Nabi, bahkan pernah nak cuba bunuh Nabi, bahkan mengajak manusia supaya kufur pada Nabi, sebab utamanya adalah hasad. Lalu itu sebab ketiga, kenapa Allah sebutkan Bani Israel secara khusus, nak menunjukkan kepada kita bahawa sebab yang berlakunya pembunuhan di antara Qabil dan Habil iaitu dengki. Sebab ini ada banyak pada Bani Israel. Dan apakah lagi? Cukuplah tiga itu. Walaupun sebenarnya banyak lagi yang lain. Lalu daripada sini kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala menyebut khusus Bani Israel, namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah seluruh manusia. Lalu kita baca balik, min ajli, daripada sebab, zalika, perkara itu, kata benar kami telah tulis, kami telah tetapkan, ala, ke atas Bani Israel. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Maka pengajaran yang pertama kita nampak daripada sini, bahawa yang kita nampak daripada sini, semua hukum-hukum kita ambil daripada perkataan kata benar. Allah wajibkan, Allah tentukan, Allah tetapkan. Yang mana kita nampak daripada sini, semua hukum-hukum Allah sebenarnya Allah jadikan atas sesuatu sebab. Ada hikmah di sebalik setiap perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk tak boleh buat ini, ada sebab. Tak boleh buat ini, ada sebab. Allah suruh kita buat sesuatu, ada sebab. Dan hikmah itu hanya Allah yang tahu, kalaulah akal kita tidak boleh memahami. Lalu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hukum ini, contohnya untuk hukuman pembunuhan adalah qisas, ataupun adalah diyat. Maka nampak macam berat, orang tu kena bunuh. Tetapi sebenarnya kalaulah itu yang diamalkan, maka tak akan ada manusia yang berani untuk membunuh. Namun pada zaman kita, nyawa sudah menjadi murah. Sebab dia tahu walaupun dia membunuh, tempohnya adalah tertentu sahaja untuk berada pada sesuatu hukuman. Tempoh dia tertentu. Lepas tu dia boleh lepas balik. Lepas tu dia boleh keluar balik. Dan itulah kita nampak apa pengajaran yang pertama. Pada setiap perintah Allah itu ada sebab kenapa Allah tentukan begitu. Sebab Allah yang menciptakan kita. Macam kita nampak orang yang mereka kenderaan, kenapa dia tetapkan setiap 10,000 kena servis. Nampak macam melecehkan. 10,000 kena servis, 20,000 kena buat ni, setiap beberapa ribu kilometer kena buat ni. Nampak susah. Kenapa tak boleh bawa je kereta tu tanpa servis? Kerana orang yang buat kereta tu tahu bahawa kenderaan ini perlu melalui pembersihan ini. Sama juga macam manusia. Hukuman-hukuman ini adalah untuk membersihkan kita. Manusia itu untuk dibersihkan. Sebab bila dia dijatuhkan hukuman seperti mana yang Allah tetapkan, dekat akhirat dia dah tak ada apa-apa. Namun kalaulah dekat dunia dia terlepas, maka sebenarnya hukuman akhirat adalah hukuman yang amat berat yang akan menimpa. Lalu sebab itu pengajaran yang pertama, Allah sehingga menekankan kepada kita di sini tentang hukuman-hukuman ketika mana menceritakan tentang peristiwa Qabil dan juga Habil yang merupakan anak lelaki Nabi Adam alaihimussalatu wassalam. Firman Allah, min ajli, daripada sebab itu kami telah tetapkan ke atas Bani Israel. Kenapa Allah sebut Bani Israel secara khusus? Kita telah maklumkan sebabnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang Allah tetapkan? Man, sesiapa yang qatala, membunuh, nafsan, satu nyawa, bi ghairi, bukan kerana nafsin, nyawa yang lain.
Maksudnya dia bunuh seseorang bukan kerana qisas. Bighairi nafsin, bukan kerana menuntut bela atas nyawa yang lain. Maksudnya apa? Bukan kerana qisas. Kalaulah orang lain dia bunuh orang lain kerana qisas, ya, dan qisas pun kita kena faham, qisas tak boleh orang biasa yang menuntut qisas. Yang boleh menetapkan qisas hanyalah pemerintah. Pemerintah bila jatuhkan hukuman qisas, barulah boleh diambil qisas. Lalu kita tak boleh, kalaulah ada yang mengambil nyawa keluarga kita, kita balas dendam sendiri. Ikut hukum Islam tidak boleh. Maka sebab itulah disebutkan di sini bighairi nafsin, tanpa nyawa yang lain, memberi makna akan qisas. Lalu dia membunuh orang lain tanpa qisas. Au fasadin, ataupun dia membunuh orang lain tanpa sebab maksiat, tanpa sebab kerosakan. Apakah sebab-sebab selain daripada qisas untuk diambil nyawa? Itulah antara sebabnya keluar daripada Islam, murtad, irtidad. Antara sebab yang lain adalah berzina, padahal waktu itu dia sudah beristeri, padahal pada waktu itu dia dah cukup syarat muhsan. Maka orang yang mana berzina dalam keadaan dia sudah berumah tangga dan ada syarat-syarat yang lain selain rumah tangga, maka pada waktu itu dia akan dibunuh, direjam sampai mati. Kerana dah ada dekat rumah yang halal, kenapa masih lagi pergi pada yang haram? Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yang mana dia kata dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, aku suka berzina." Dia tanya kepada Nabi. Maka waktu itu Nabi SAW betulkan mindset. Apa Nabi SAW bertanya kepadanya? "Adakah kamu suka, kalaulah kamu ada adik perempuan?" Dia kata ada. Maka Nabi bertanya, "Adakah kamu suka kalau ada orang berzina dengan adik perempuan kamu?" Dia kata, "Tidak, wahai Rasulullah. Tidak, aku tak suka." Lalu Nabi tanya, "Adakah kamu ada mak?" Dia kata, "Ada ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Adakah kamu suka kalau orang berzina dengan mak kamu?" Suka sama suka berzina dengan mak kamu? Dia kata, "Aku tak suka wahai Rasulullah." Maka Nabi tanya lagi, "Adakah kamu mempunyai isteri?" Dia kata, "Aku mempunyai isteri wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW bertanya, "Adakah kamu suka kalaulah ada orang berzina dengan isteri kamu?" Dia kata, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Nabi beri pemahaman kepadanya, begitulah juga kalaulah kamu berzina dengan orang lain, sebenarnya orang lain itu, wanita itu adalah isteri kepada seseorang, adalah ibu kepada seseorang, adalah anak perempuan kepada seseorang. Dan kemudian Nabi SAW doakan dia supaya diterangi hatinya. Begitu juga apabila kita berzina, lagi-lagi sudah ada yang halal, maka pada waktu itu hukuman dia sangat berat. Hukumannya adalah dengan syarat-syarat yang lain. Hukumannya adalah direjam sampai mati. Itu maksud fasad. Au fasadin, ataupun pembunuhan tanpa sebab maksiat. Apakah contoh-contoh maksiat yang membawa kepada pembunuhan? Riddah, itulah murtad. Apa lagi? Itulah orang yang melakukan zina bila dah cukup syarat untuk dia direjam sampai mati. Kerana sebenarnya waktu itu dia tidak menghargai yang halal. Dan kenapa direjam sampai mati? Kerana kita kena faham, ada sebahagian dosa yang ianya adalah ibarat ketagihan. Ianya adalah ibarat membawa manusia itu suka untuk berhenti. Orang yang dah biasa daripada satu penzinaan, dia akan membawa kepada banyak penzinaan. Orang yang mana ini, maka sebab itu kerana dia dah ada yang halal dan dia tak hargai, maka pada waktu itulah hukumannya sangat-sangat berat. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Lalu itu maksud dia, firman Allah, maka sesiapa yang membunuh bukan kerana qisas, bighairi nafsin maksudnya qisas. Barang siapa yang membunuh au fasadin, tanpa sebab maksiat dan dosa, fil ardi, di atas muka bumi, faka'annama, maka seolah-olah, qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Seolah-olah dahsyatnya perbuatannya itu, dia telah membunuh seluruh manusia. Padahal dia bunuh seorang, tapi nak menggambarkan besarnya, dahsyatnya, ta'ziman, nak menggambarkan besarnya dosa itu, besarnya benda itu, pembunuhan. Maka sebab itulah Allah tu tetapkan orang yang membunuh satu nyawa seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Daripada sudut bila dia bunuh seorang, apa yang terjadi pada keluarga orang tersebut? Bagaimana keluarga orang itu boleh jadi porak-peranda? Bagaimana keluarga manusia itu boleh jadi hancur binasa?
bagaimana itu membawa kepada putus asa kepada keluarga orang yang masih hidup tadi. Maka sebab itulah Allah gambarkan dahsyatnya orang yang mana membunuh ini, dosanya, kesannya adalah seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Begitu juga pahalanya sangat besar. Waman ahyaha, barang siapa yang membantu untuk membiarkan hidup, dia tolong ada orang yang nak kena bunuh, dizalimi, dia selamatkan orang itu. Barang siapa yang membiarkan hidup, membantu hidup akan seorang manusia, faka'annama, maka seolah-olah ahyan nasa jami'a, dia telah membantu untuk menghidupkan seluruh manusia. Lalu daripada sini perkataan yang Allah gunakan ini apakah maksudnya? Maka kata para ulama tafsir, Allah maksudkan di sini apakah dia? Nak memberi pemahaman kepada manusia besarnya dosa orang yang mana melakukan dosa pembunuhan. Sebab itulah di sini dinukilkan daripada Qatadah. Apa kata Qatadah? Azim wallahi wizruha. Sangat-sangat besar demi Allah dosa pembunuhan. Wa azim wallahi ajruha. Kata Qatadah lagi, dan sangat-sangat besar demi Allah kebaikan untuk orang yang menyelamatkan nyawa manusia. Lalu kemudian juga kata Imam Ibn Kathir, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan orang yang menyelamatkannya satu nyawa seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Orang yang mengambil satu nyawa seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Kata Imam Ibn Kathir, hadza ta'zimul li ta'atil qatli, ini nak memberi pemahaman sebenarnya sangat besar dosa pembunuhan. Sebab itulah disebut juga di antara akbarul kabair, dosa yang sangat-sangat besar. Kabair, dosa besar. Akbarul kabair adalah dosa yang lagi besar daripada dosa besar. Selain daripada syirik adalah dosa pembunuhan. Maka sebab itulah Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya dosa pembunuhan ini. Engkau nak faham daripada sudut fizikal. Kerana bila Allah sebut dosa-dosa, manusia tu tak faham. Kau nak faham, kalaulah manusia tu nak faham, engkau bunuh seorang, dosanya seolah-olah kamu membunuh seluruh manusia. Dan engkau biarkan hidup seorang, seolah-olah kamu membantu membiarkan hidup seluruh manusia. Pahalanya juga sangat besar. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, walaqad ja'atuhum, dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka. Siapakah mereka ini? Itulah yang dimaksudkan adalah Bani Israel. Rusuluna, utusan-utusan kami, bil bayyinat, dengan penerangan yang jelas, dengan bukti yang jelas. Lalu Bani Israel pun, kenapa mereka bunuh para Nabi? Adakah kerana mereka tak tahu mengapa mereka melakukan pembunuhan? Adakah mereka tak tahu firman Allah? Tidak. Demi sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel utusan-utusan kami yang sangat jelas, penerangan yang sangat jelas. Summa, namun walaupun dah ada penerangan yang jelas, dah ada tanda-tanda yang jelas, firman Allah, summa, kemudian, inna, sesungguhnya, kathiran, kebanyakan, minhum, daripada mereka. Daripada perkataan kathiran minhum, memberi pemahaman kepada kita, kebanyakan Bani Israel, orang yang tidak mengambil berat dosa pembunuhan. Lalu sebab itulah Allah sebut, walaupun dah mendapat penerangan, namun kebanyakan daripada mereka, ba'da zalik, ba'da, sesudah, zalik, itu. Apakah maksud itu di sini? Selepas datangnya para Nabi. Kebanyakan daripada Bani Israel, walaupun selepas datangnya para Rasul, para Nabi, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, adalah sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini ada beberapa perkataan-perkataan yang ada rahsia, perkataan yang sebenarnya memberi pemahaman kepada kita. Yang pertama pada perkataan kathiran minhum, kebanyakan daripada mereka, memberi pemahaman kepada kita, kebanyakan Bani Israel, mereka sebenarnya pilih untuk melampaui batas, untuk sesat, walaupun mereka ada ilmu. Walaupun ada ilmu. Kan kita nampak kathiran minhum, kebanyakan daripada mereka. Apa yang kebanyakan daripada mereka buat? La musrifun, melampaui batas. Adakah kerana jahil? Tidak. Kerana Allah sebut pada hujung ayat itu, ba'da zalika, sesudah datangnya penerangan kepada mereka yang dibawa oleh Rasul. Maka pengajaran yang kedua kita nampak daripada sini adalah kebanyakan Bani Israel pilih untuk sesat dalam keadaan dah ada ilmu. Apa yang kita nak ambil pengajaran? Bahawa manusia itu walaupun ada ilmu,
ianya tetap kembali kepada kehendak dia. Kalaulah dia pilih untuk sesat, dia tetap akan sesat walaupun dia ada ilmu. Maka sebab itulah kita nampak Imam Ghazali terangkan panjang lebar tentang nafsu. Bila Imam Ghazali terangkan tentang nafsu, kata Imam Ghazali, nafsu tidak boleh dikalahkan oleh ilmu. Nafsu tak boleh dikalahkan oleh ilmu. Nafsu tak boleh dikalahkan oleh ilmu. Mana mungkin dikalahkan? Kerana ilmu itu luaran, pengetahuan itu adalah luaran, nafsu itu adalah kita sendiri. Maka daripada sini apa pengajaran yang kita nampak bila Allah sebut kathiran minhum, kebanyakan daripada mereka, yang mana mereka ini la musrifun, melampaui batas, ba'da zalika, walaupun selepas adanya ilmu. Lalu itu pengajaran yang kedua. Apa yang kita dapat? Bahawa manusia itu walaupun ada ilmu, kalaulah dia pilih untuk sesat, dia tetap akan sesat. Maka sebab itulah Imam Ghazali tegaskan, ilmu tidak akan boleh mengalahkan nafsu. Maka daripada situ, dalam keadaan kita menuntut ilmu, kita nak bimbing nafsu kita, kita nak tarbiyah nafsu kita, nak menjadikan dia suka kepada ketaatan dan kebaikan. Maka ini yang kita nampak daripada kasih, kerana Bani Israel, kebanyakan mereka, adakah mereka jahil firman Allah ba'da zalik, selepas itu, sesudah itu? Apakah maksud itu? Zalik itu apa maksud dia? Selepas datangnya para rasul membawa keterangan yang jelas. Kemudian apa lagi kita nampak? Pada perkataan kita nampak di situ fil ard, pada hujung ayat 32 tu, perkataan fil ard, fi memberi makna dalam, memberi makna pada, memberi makna di, al ardi bumi. Kan kita nampak fil ardi, di muka bumi, pada bumi, dalam bumi. La musrifun, mereka melampaui batas. Apa yang kita nampak daripada sini, manusia itu bila dia buat maksiat, maka sebenarnya kesan bukan sekadar untuk dirinya sahaja. Manusia itu bila buat maksiat, bila dia melampaui batas, kesannya akan fil ardi, memberi kesan pada manusia sekeliling dia, memberi kesan pada bumi. Sebab itu kan kita nampak di sini dalam tafsir Al-Wasit diterangkan benda yang sama. Kenapa Allah sebut fil ard? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut fil ard? Padahal tak ada keperluan pun untuk sebut fil ard. Sesungguhnya mereka itu, kebanyakan mereka sesudah daripada itu adalah orang yang melampaui batas. Cukup kita sebut summa inna kathiran minhum, summa, kemudian sesungguhnya kebanyakan daripada mereka, iaitu Bani Israel, ba'da zalika, selepas itu, sesudah itu. Apa maksud itu? Setelah menerima ilmu dan pengajaran daripada Rasul, la musrifun, melampaui batas. Tak ada masalah, makna tu dah sempurna. Namun kenapa nak ada perkataan fil ard? Maka adanya pada perkataan fil ard ini, apakah pengajaran nak memberi pemahaman kepada kita? Nak memberi perkataan fil ard ini, apakah maksud dia? Kerana intashara syarruhu, bila manusia itu buat jahat, sebenarnya kejahatan itu bukan sekadar kesannya pada dirinya, namun intashara syarruhu fil ard, kejahatan itu kesannya akan kesan pada yang berada sekelilingnya, yang berada di sekelilingnya, sampai memberi kesan kepada bumi. Kan kita nampak firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam juz yang ke-21 dalam surah Ar-Rum, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam surah Ar-Rum kita boleh nampak, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Tapi contoh adalah pada surah Ar-Rum, pada muka surat 400. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Ar-Rum, muka surat 408. Muka surat 408. Muka surat 408. Surah yang ke-30. Muka surat 408. Surah yang ke-30 Ar-Rum, ayat 41. Apakah firman Allah pada ayat 41? Muka surat 408. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zahir, telah jelas kerosakan yang berlaku pada daratan ataupun lautan. Kerosakan itu datang disebabkan apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan kelakuan dan perbuatan manusia itu sendiri. Lalu daripada sini kita nampak berlakunya kerosakan, apa pun yang berlaku di atas muka bumi, sebenarnya ianya disebabkan amalan manusia itu sendiri.
Lalu daripada perkataan fil ard, pada bumi, dalam bumi, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Manusia itu bila dia buat maksiat, intashara syarruhu fil ard, akan tersebar kejahatan dan kesannya hingga pada bumi. Orang berada pada sekelilingnya. Sebab itu bila banyak orang kata, kenapa kau nak tegur aku? Kan kubur kita asing-asing. Memang kubur asing-asing. Tetapi sebenarnya maksiat, kesan kejahatan itu bukan hanya pada orang yang buat maksiat. Maksiat dan kejahatan akan memberi kesan kepada bumi, kepada manusia sekeliling, kepada manusia sekeliling. Sebab itu bila Allah turunkan azab, Allah bukan turunkan azab hanya kepada orang yang buat maksiat. Allah turunkan azab kepada semua. Orang yang tak buat maksiat tetap kena, akan tetapi dipisahkan ketika mana di hari akhirat kelak. Itu adalah pengajaran yang ketiga. Dan saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Dan kita ambil pengajaran daripada perkataan fil ard, dan juga daripada perkataan ba'da zalik, dan juga pengajaran yang pertama kita sebutkan tadi. Lalu sebab itulah nanti pada ayat 33 Allah Subhanahu Wa Taala mula menerangkan hukuman-hukuman yang membawa kepada pembunuhan, selain daripada qisas, selain daripada riddah, selain murtad, dan juga selain daripada zina pada ayat yang ke-33 nanti insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar untuk ini sahaja. Saya harap ada manfaat. Minta maaf kalaulah suara saya kurang jelas. Moga-moga insya-Allah saya harap kita dapat bertemu pada waktu petang ini. Ahlan-ahlan Nurmawati, ahlan-ahlan Siti Mazura, ahlan-ahlan Laila Umar, dan juga kita tengok siapa berada bersama dengan kita. Ada Ainul Mardiyah, Laila Umar, Nurmawati, Basita Ahmad, Kati Khairuddin, Faridah Abu Bakar, Rahila Junid, Azian Abu Hassan, Hindun Ahmad, kemudian Kak Longmas, Zakia Muhammad, Hasbah Fauzi, Yana Arifin, Nadia, Zawiyah Yaakob, Safiyah Sapian, Hafizah Hassan, kemudian Syafura Uthman, Nur Aisyah Ishaq, Laila Umar, Nur Hayati Yahya, Ayahman, Galik Sprit, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, Nur Aisyah Ishaq, Norisa Abdul Talib, Safia Sapian, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kepada para sahabat yang kali pertama join, saya alu-alukan untuk join grup Telegram. Saya ajak untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz, Kuliah UMAR Umar Aziz, kerana saya ada kongsikan di sana benda yang saya tak kongsikan di Facebook page saya. Lalu harap para sahabat dapat dapat join. Kepada yang belum join, insya-Allah kita jumpa pada petang ini jam 6 petang seperti biasa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.